Okay guys, Assalamualaikum semua. So hari ini saya nak ceritakan, nak kongsikan dan nak kupaskan apakah 5 kelebihan permainan video dan apakah 5 keburukan permainan video. So, korang kena tengok video ni. Hai guys, so ini adalah 5 kelebihan bermain permainan video. Jadi, yang pertama adalah melambatkan proses penemuan. Jadi menurut kajian daripada University of Iowa, Amerika Syarikat, 681 individu berusia 50 tahun ke atas bermain permainan video yang direka khas untuk kajian ini. Jadi kajian ini mendapati bahawa bermain permainan video selama 10 jam dapat melambatkan proses kemerosotan kebolehan kognitif sehingga lebih kurang 7 tahun dalam setengah kes. Jadi kelebihan yang kedua adalah menajamkan penglihatan mata. Jadi menurut kajian University of Rochester, bermain permainan aksi ataupun action game mampu meningkatkan daya penglihatan dalam tugas seharian seperti membaca dan memandu pada waktu malam. Okey, kelebihan yang ketiga adalah melegakan rasa sakit. Jadi apa kaitannya permainan video dengan melegakan rasa sakit? Okey, kajian telah dilakukan ataupun kajian yang telah dijalankan oleh American Pain Society mendapati game yang bergenrekan virtual reality ataupun VR dapat mengurangkan rasa sakit disebabkan prosedur pembedahan ataupun penghidap penyakit kronik. Ini kerana mereka menerima banyak rawatan luka terbakar dan melaporkan bahawa pesakit-pesakit ini kurang merasa sakit sebanyak 30 hingga 50% ketika bermain permainan video virtual reality kerana badan kita telah melepaskan satu hormon yang diberi nama endorfin, di mana hormon endorfin ini membuatkan kita merasa gembira dan mengurangkan rasa ketidakselesaan. Okey semua, untuk kelebihan yang seterusnya iaitu kelebihan yang keempat adalah meningkatkan kebolehan sosial. Ya, meningkatkan kebolehan sosial. Jadi permainan video yang berjenaka online atau atas talian dapat membuatkan pemain lebih senang bersosial dengan orang lain. Jadi pada tahun 2009, kajian melihat pembandingan antara pelajar dari sekolah di Singapura, kanak-kanak di Jepun dan juga pelajar kolej di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa game atas talian ataupun game online, permainan video online ini melahirkan individu yang lebih ramah. Dan seterusnya, kelebihan yang kelima, iaitu kelebihan yang terakhir, iaitu mengurangkan tekanan perasaan. Okey, yang ini memang korang akan rasa betul ke dapat kurangkan tekanan perasaan ni? Ya, di mana pada tahun 2012, penyelidik dari New Zealand menunjukkan kajian yang melibatkan 168 remaja berusia kira-kira 15 tahun, di mana separuh daripada mereka diasingkan untuk menerima sesi kaunseling biasa dan separuh lagi bermain permainan video fantasi yang diberi nama Sparks, yang membolehkan remaja-remaja ini untuk mereka watak tersendiri untuk mengeluarkan pemikiran negatif mereka. Dan hasil daripada kajian tersebut mendapati bahawa 44% pemain Sparks sembuh daripada kemurungan, manakala hanya 26% sahaja yang sembuh melalui sesi kaunseling. Dan seterusnya kita akan pergi ke kekurangan ataupun keburukan bermain permainan video. So stay tuned. Okay guys, tadi kita dah dengar 5 kelebihan. Ya, 5 kelebihan bermain permainan video. Jadi sekarang saya nak kongsikan dan nak kupaskan apakah 5 keburukan bermain permainan video. Jadi keburukan yang pertama bermain permainan video adalah dari segi kesihatan, isu kesihatan. Ya, mereka yang menghabiskan banyak masa bermain permainan video ini dan bukannya melakukan aktiviti fizikal boleh membahayakan kesihatan mereka sendiri dengan pelbagai cara. Jadi antara masalah umum yang boleh berlaku ialah obesiti, lemah otot dan sendi, dan juga merosakkan penglihatan.
Okay guys, jadi apakah keburukan bermain permainan video yang ketiga? Jadi keburukan yang ketiga adalah pendedahan kepada nilai-nilai yang lebih negatif ataupun yang salah. Kebanyakan permainan video di pasaran ataupun di luar sana yang kita boleh dapat di kedai-kedai permainan video berorientasikan ke arah penonton ataupun pemain yang lebih matang. Kerana kebanyakan permainan video mengandungi keganasan yang berlebihan seperti game-game yang berunsurkan perang, seksualiti yang menonjol, pelacuran, perkauman dan banyak lagi aspek lain. Jadi mereka yang di bawah umur, apabila mereka bermain permainan untuk mereka yang lebih matang ni, mereka akan mengambil gambaran di dalam permainan video tersebut dan mencontohinya di dunia nyata. Jadi, apakah kelebihan yang keempat? Jadi, kelebihan yang keempat ini adalah tertinggal dari segi sosial. Jadi, ya, ini adalah salah satu alasan kenapa ibu bapa tak bagi anak-anak mereka bermain permainan video. Jadi, kenapa mereka ni tertinggal dari segi sosial? Walaupun banyak permainan-permainan video di luar sana yang mempunyai unsur multiplayer ataupun bermain secara online atas talian dengan pemain-pemain lain, mereka ini akan lemah dalam kemahiran interpersonal dalam kehidupan sebenar. Jadi mereka ini akan cenderung bersendirian dan lebih gemar ataupun selesa berinteraksi secara digital ataupun atas talian. Okey, dan seterusnya ini adalah keburukan yang kelima dan yang terakhir. Jadi apakah keburukan yang terakhir ni? Keburukan yang terakhir ni juga adalah salah satu sebab ataupun alasan yang sangat kukuh dan alasan yang sangat famous, sangat terkenal yang digunakan oleh semua orang untuk melarang sesiapa pun daripada bermain permainan video secara berlebihan lah. Jadi keburukan yang kelima adalah berperilaku negatif. Ya, berperilaku negatif. Kenapa? Sebab kandungan ataupun unsur keganasan dalam permainan video ini dan kepuasan segera, ya, bila kita dapat achieve sesuatu benda dalam permainan video tersebut, kita dapat kepuasan tu. Dan kepuasan tu segera, secara cepat, secara pantas kita dapat. Dan ini membuatkan individu terlibat, yang terlibat ni ataupun permainan video ini menjadi kurang kesabaran dalam diri mereka dan berperilaku negatif. Okay guys, jadi itu adalah 5 kebaikan dan 5 keburukan bermain permainan video. Jadi sampai di sini saja video kali ini, dan saya minta tolong sangat-sangat dengan korang, tolong tekan description box di bawah dan tolong jawabkan questionnaire yang ada di bawah. Tapi korang kena tengok dululah video ni dan video episod 1. Okay, sampai di sini saja. So, jangan lupa like ya video ni dan share kepada kawan-kawan. So, info-info ataupun maklumat-maklumat dalam video ni dapat sampai ke kawan-kawan anda dan juga mungkin adik-beradik dan saudara mara anda. Okay, sampai di sini saja video kali ni. Terima kasih kerana menonton.